Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma akhrijna min zulumatil wahyi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa atmim lana nurana ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nurika syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi atla'a fi samawati qulubil mu'minin syumusal ma'rifati musyrifatan bi anwarit tauhid wal yaqin. Kata Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahnya dengan nama Allah, Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Itu terjemah. Dia tidak ada terjemahan. Maka terjemahan bagi Bismillahirrahmanirrahim ialah dengan nama Allah. Sifat bagi Allah yang amat murah lagi amat mengasihani. Itu terjemah. Dengan nama Allah, maknanya takdir kalam nisbah bagi pengarang kita Syekh Ahmad, maknanya aku memulai akan risalah yang aku tulis. Aku memulakan akan karangan yang aku karang ini, hal keadaan aku minta tolong dengan nama Allah, ataupun hal keadaan dengan limpah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni Syekh Ahmad
minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiap-tiap nikmat nisbah kepada pengarang kita ni, maknanya dia dapat tulis kitab Faridah, dapat ilham daripada Allah, dapat dia menyiapkan tulisan yang dia karang ini, maka semua tu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tu panggil nikmat. Maka tiap-tiap nikmat semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik nikmat kita nak makan, baik nikmat minum, nikmat dapat kenderaan dan sebagainya, semua tu nikmat. Oleh kerana semua tu nikmat mari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mulakan tiap-tiap nikmat yang kita dapat tadi tu yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mulakan dengan bismillah. Maka nisbah pengarang, nikmat dia dapat tulis kitab, nikmat dia dapat ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia tulis kepada kita ilmu-ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini nikmat. Maka apabila ini nikmat daripada Allah, maka mulakan dengan bismillah, dengan sebut nama Allah. Siapa tu Allah? Apa makna Allah? Allah ni apa? Allah ni ialah satu nama. Satu nama bagi zat Tuhan kita. Tu Allah. Allah ni satu nama. Nama bagi zat Tuhan kita. Zat Tuhan kita tu yang wajibil wujud, yang mesti ada. Lagi pula al-khaliqul alam. Lagi pula zat Tuhan kita yang mesti ada tu, dialah yang menjadikan segala alam ini. Dialah yang mentadbirkan segala alam ini. Itu Allah. Jadi Allah ni ialah kena kepada nama. Lalu tu syekh kita ni minta tolong dengan nama Allah. Minta tolong kepada nama sajakah? Tidak. Minta tolong kepada zat Tuhan yang bernama Allah. Kerana al-ismu yadullu 'alal musamma. Nama menunjukkan kepada tuan nama. Contoh kita panggil Muhammad. Bila mana kita panggil Muhammad, kena kepada penama tu, kena kepada musamma tuan dia tu yang bernama Muhammad. Maknanya nama tidak terpisah dengan tuan bagi nama. Maka begitu juga yang ni. Allah tu ialah kena kepada nama. Nama siapa Allah tu? Nama bagi zat Tuhan kita. Zat Tuhan kita tu yang wajibil wujud, yang mesti ada dia, yang tak terima tak ada dia. Itu zat Tuhan kita. Yang mana pemikiran kita, yang akal kita hanya terima sebelah ada saja zat Tuhan kita ni. Nama apa tu? Nama Allah. Kerana tiap-tiap benda akal kita hukum 3. Hukum balik wajib, hukum balik harus,
dan mustahil. Adapun zat Tuhan kita, zat yang bernama Allah Subhanahu wa taala ni, zat yang dihukumkan oleh akal kitanya mesti ada. Apa mesti ada? Yang tak terima tidak ada. Tak terima balik ada tu, tak terima balik tidak ada tu, sebelum mahupun sebelah kehadapan. Balik awal, balik akhir, tak terima tidak ada, senantiasa ada. Tu panggil mesti ada, wajib ada. Adapun kita makhluk Allah Subhanahu wa taala ni, kita pula harus ada. Kerana apa? Kerana dulu kita tak ada. Dulu kita tidak ada. Hal keadaan kita tidak ada tu, jadi ada. Manakala kita duk ada sekarang ni, lagi akan terima tidak ada. Lagi kita akan tempuhi tidak ada tu. Maka kita dikapit oleh dua ketiadaan. Mana? Ketiadaan balik awal, ketiadaan balik akhir. Maka kita hukumnya harus ada. Kerana kita dikapit oleh dua ketiadaan. Adapun zat Tuhan kita yang bernama Allah Subhanahu wa taala ni, zat dia mesti ada. Dengan bahawa tak terima pada akal kitanya tidak ada tu. Sama ada tidak ada balik awal ataupun balik akhir. Itulah Allah nama dia. Zat tu. Nama Allah tu zat tu. Zat yang mesti ada dia tu. Nama apa zat tu? Nama Allah. Lagi pula dia tu Al-Khaliqul Alam. Lagi pula zat yang bernama Allah tu, yang kita katakan yang mesti ada tadi tu, akan kita hukumnya. Lagi pula dia tu pula Al-Khaliqul Alam. Al-Khaliqul Alam. Dia tu pula yang menjadikan segala makhluk ni. Dia tu pula yang mentadbirkan segala alam ni. Semua benda lain tu dia buat belaka. Dan semua benda lain tu berhajat kepada dia. Zat tu namanya Allah. Itulah Allah panggil. Kena kepada satu nama, yang nama tu merujuk kepada zat Tuhan kita yang mesti ada, yang menjadikan seluruh alam, yang menjadikan, yang mentadbirkan segala makhluk ni. Lagi pula makhluk ni pula semuanya berhajat kepada dia. Itulah nama Allah. Maka faham daripada situ, dia panggil Allah ni lafaz khas bagi zat Tuhan kita saja. Maka tak boleh kita maknanya pernamakan anak kita manakala kita melahirkan ataupun kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang anak lelaki umpamanya, kita nak letak nama Allah, tak boleh. Haram. Kerana apa? Kerana Allah ni lafaz khusus bagi zat Tuhan kita yang mesti ada, yang menjadikan segala alam. Nama dia Allah. Itulah merujuk pada tu. Maka kita nak ambil nama Allah letak kepada anak kita umpamanya, haram. Tak boleh. Kerana lafaz tu lafaz khusus yang menunjukkan kepada zat Tuhan kita yang wajibil wujud. Lagi pula Al-Khaliqul Alam. Itu panggil Allah. Adapun kalau kita nak letak juga, boleh. Tapi letak dengan jalan sandaran. Umpama kita letak Abdullah, tak apa. Tak apa. Lagi pula Nabi SAW ada sebut, ahabballahu subhanahu wa ta'ala asma'u ilallah, sebaik-baik ataupun secinta-cinta nama yang Allah Ta'ala kasih tu ialah Abdullah ataupun Abdur Rahman. Maka kata setengah ulama, tiap-tiap nama
yang diidhafahkan dengan nama-nama Allah, maka semua tu nama yang paling dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak apa. Kalau kita taruh, kita bubuh dengan abdu, dengan hamba di hadapan, barulah letak dengan nama-nama Allah. Kalau tidak, haram. Tak boleh. Besar. Kalimah bismillah ni besar. Kalimah nama Allah ni sangat besar. Besar tak besar tadi, tiap-tiap nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mulakan nikmat tersebut dengan nama Allah. Sama ada kita dapat nikmat untuk kita makan, kita minum dan sebagainya, semuanya mesti kita mulakan dengan bismillah, dengan sebut nama Allah. Bahkan kita nak berjihad dengan isteri sekalipun, sebut nama Allah. Itu sampai pada situ nah, sebut nama Allah. Kerana itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang kurniakan kepada kita. Maka apabila semua tu nikmat yang datang daripada Allah, yang mana Allah Taala beri kepada kita, maka tanda kita kehambaan kita kepada Allah tu, tanda kita tak boleh lepas dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mulakan dengan bismillah, dengan sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita iftiqar. Akidah kita, maknanya kita iktikad, kita tak boleh lepas dengan Allah, kita berhajat kepada Allah. Maka di lidah kita pun kita kena sebegitu juga, dengan bahawa tiap-tiap nikmat yang datang daripada Allah, mulakan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tanda kehambaan kita, kita tak boleh lepas dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manakala nikmat tu banyak, nikmat nasi umpamanya, nasi tu nikmat, kita dapat makan nasi tu nikmat, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala gigi tu nikmat, kita dapat kecapi nasi tadi sampai ke lidah kita tu nikmat, dapat lidah pula tu dapat rasa pahit, manis, masin, pemiam dan sebagainya tu nikmat. Semua tu nikmat. Manakala semua tu nikmat, mulakan dengan bismillah. Dan manakala kita mulakan dengan bismillah, kita diproses-proses oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perut kita, nya proses, akhir sekali masuk ke tandas. Masuk ke tandas pula, Nabi ajar pula supaya kita as'aluka ghufranak, minta olehmu kepada Allah Subhanahu wa taala keampunan dia. Kerana apa? Kita guna tandah awam umpamanya, tak ada ambil tandah orang lain. Guna tandah kita, rumah kita. Tak ada pun kita curi tandah lain. Tandah orang lain yang orang lain tak izin kita untuk kita qada hajat dan sebagainya tadi. Tapi kerana apa hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala keluar daripada tandas, sunat kita katanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon keampunan. Kerana nikmat tadi, banyak nikmat tadi yang kita tak sedar. Nikmat kita makan banyak jenis lauk tu, nikmat tu. Minum air pulak radiknya, kopi jantan, mahkota dewa, sirap bandung dan sebagainya, tapi keluarnya satu warna saja. Siapa proses tu? Allah. Siapa boleh proses benda-benda begitu? Tidak kata minum air milu keluar milu, tidak. Minum air teh keluar air teh, tidak. Tapi diproses dalam banyak-banyak kita makan minum tadi tu, satu saja kalah dia. Itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita tak syukur dia. Oleh kerana kita tak syukur tadilah banyak nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita tu. Nabi ajar kita mana keluar daripada tandas, kita ucap mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bismillah. Besar lafaz bismillah tadi tu. Besar. Itu maknanya Allah lebih kurang. Dengan nama Allah tu yang amat pemurah, Ar-Rahman yang amat pemurah. Adapun kalaulah ulama-ulama Fatani, dia terjemuh lagi dengan makna yang amat borah. Apa yang amat pemurah?
Apa makna yang amat boroh? Apa makna Rahman? Ar-Rahman, Ar-Rahman ni apa? Dengan maknanya Allah Ta'ala beri dengan tidak pilih bulu. Tak pilih bulu. Tu pemurah Allah. Adapun kita pemurah juga tapi pilih bulu. Kalau bulu sama dengan kita, oh nak bui. Tapi Allah Ta'ala Rahman dia, sifat Rahman Allah Ta'ala tak pilih bulu. Sama ada hamba dia tadi tu berakal ataupun tidak. Tumbuh-tumbuhan, binatang Allah Ta'ala beri rezeki. Allah Ta'ala kurniakan nikmat pada mereka tu. Sama ada benda tu berakal atau tidak. Sama ada makhluk dia, hamba dia tadi tu yang berakal tu pula, sama ada yang berakal tu mukmin ataupun kafir. Sama ada dia beriman ataupun tidak, sembahyang ataupun tidak, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan rezeki kepada dia, beri rezeki kepada dia, beri Ar-Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua dia tanpa pilih. Itu panggil Rahman. Maka manakala kita beriman dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satunya nama Allah Ta'ala itu ialah Rahman, yang amat pemurah, dengan makna Allah Ta'ala beri dengan tidak pilih bulu, tak pilih kasih, beri semata-mata beri, turunkan hujan, beri kepada orang kafir juga, orang mukmin pun dapat rasa juga, hatta binatang tumbuhan pun dapat juga. Beri belakang. Nikmat kekayaan beri juga kepada orang kafir, beri juga kepada orang yang beriman kepada dia, kepada orang yang ingkar kepada dia pun beri. Itu panggil Rahman Allah, pemurah Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas dunia ni. Dia beri kepada segala makhluk dia, sama ada beriman ataupun tidak, berakal ataupun tidak berakal. Maka manakala kita mempercayai, kita beriman dengan Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, tak perlulah kita ada perasaan dengki di dalam hati kita terhadap saudara-saudara kita ataupun musuh-musuh kita yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Ar-Rahman Allah Ta'ala beri nikmat, Allah Ta'ala beri dengan tak pilih bulu, sama ada beriman atau tidak, atas dunia Allah Ta'ala beri semata. Maka manakala begitu, tak lahir dah di dalam perasaan kita sepatutnya perasaan dengki sesama kita ataupun musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh dah kita nak kata, kerana apa ni dia tak sembahyang, tak beriman pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya lebih pada kita lagi. Tak ada dah perasaan tu. Kerana yang tu nikmat yang Allah Ta'ala beri tadi tu Rahman Allah atas dunia, ya Allah Ta'ala beri semata. Maka tak boleh dah kita nak perasa dengki, iri hati kepada seseorang yang Allah Ta'ala beri kurniaan kepada dia. Bukanlah dengan makna kekayaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada seseorang tu dengan makna Allah Ta'ala nak memuliakan dia tu, tidak. Bukanlah dengan makna Allah Ta'ala beri kesempitan hidup, kesusahan dan sebagainya kepada seseorang tu dengan maknanya Allah Ta'ala nak merendah-rendahkan dia, nak menghina dia, tidak sama sekali. Sebab itulah Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-15, ayat yang ke-16, yang mana Allah Ta'ala nak menceritakan kepada kita, jangan kita sangka mereka yang diberi nikmat banyak kepada dia dengan nikmat kekayaan, pangkat dan sebagainya, itulah yang Allah Ta'ala sayang. Jangan sama sekali. Janganlah kita fahami dengan maknanya Allah Ta'ala memberi kepada seseorang tadi itu kesusahan dan sebagainya, itu Allah Ta'ala nak menghina dia. Jangan sama sekali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia yang apabila Allah Ta'ala memberi ujian kepada dia, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fa akramahu, dengan diberikan kepada dia kemuliaan. Orang pakak sanjung dia,
kemasyhuran dan sebagainya. Wa na'amahu, Allah Ta'ala beri ujian kepada dia dengan segala nikmat-nikmat, kekayaan, nikmat kenderaan, isteri yang cantik, semuanya Allah Ta'ala anugerahkan kepada seseorang daripada kalangan manusia. Fayaqulu rabbi, lalu itu dia berkatalah di dalam hatinya, Allah Ta'ala akramani, Allah Ta'ala memuliakan aku. Kalau begitu, wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bagi manusia yang apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempitan hidup, daripada awal, daripada kecil lagi tak biasa hidup kaya, ataupun diberi kecacatan kepada dia, lalu tu fayaqulu rabbi ahanan, Allah Ta'ala nak menghinakan aku. Kalla, Allah Ta'ala tolak tomohan tadi itu dengan kata kalla, jangan sesekali kamu sengka begitu. Jangan sesekali kamu sengka dengan diberi kenikmatan, dengan kemuliaan dan sebagainya. Itulah yang Allah Ta'ala sayang. Kala tidak. Janganlah kamu sengka dengan bahawa kamu diberi kesempitan hidup, ujian oleh Allah Ta'ala, kesusahan, itulah Allah Ta'ala nak menghinakan kamu. Tidak. Tapi Allah Ta'ala beri ujian tadi nak tengok kepada engkau. Adakah kamu gunakan nikmat yang Allah Ta'ala beri, yang ujian yang Allah Ta'ala beri, sama ada ujian tadi berbentuk baik ataupun berbentuk fa'akramahu, berbentuk kemuliaan, berbentuk nikmat yang banyak, kekayaan tadi itu semua ujian. Nak tengoknya kita nikmat ujian tadi itu kita kena ke mana? Kita guna dia, kita pusing dia ke arah mana? Adakah ke arah keredaan Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebaliknya ke arah maksiat yang tu penentu dia? Kerana semua tu ujian. Sama ada diberi kemuliaan ataupun ditimpakan kesusahan, semuanya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah maknanya di seseorang tu yang dapat kesusahan itulah yang Allah Ta'ala timpa kepada dia dengan makna Allah Ta'ala nak hina dia, tidak. Nak tengok kita, adakah kita reda dengan kesusahan yang ditimpa oleh kita tadi itu? Adakah kita reda? Kalau kita reda, syurga. Begitu juga orang yang diberi nikmat, kekayaan dan sebagainya, adakah dia tu guna ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Isteri dia, adakah dia pimpin ke majlis-majlis ilmu? Adakah dia gunakan kereta dia untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya ke tempat maksiat? Semuanya akan ditanya oleh Allah, semuanya ujian. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil. Lagi kita akan ditanya dengan segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Sebab tu jangan kita tertipu. Kadang-kadang kita tertipu manakala seseorang itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita anggap dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi kesusahan oleh Allah, dibenci dengan cara begitu, kita anggap dia tu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sekali. Semua tu jalan ke syurga. Adakah kita gunakan nikmat tadi ke jalan Allah, ataupun dengan kesusahan tadi itu kita reda? Man lam yarda bi qada'i wa yasbir ala bala'i falyakhruj min tahti ardis sama. Siapa yang tidak reda dengan ketentuan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada seseorang tadi itu, wa yasbir, dan dia tidak sabar dengan bala ujian yang Allah Ta'ala beri kepada dia, dia tak sabar. Allah Ta'ala beri kepada dia kesusahan, dia menyumpah, seranah dan sebagainya. Falyakhruj min tahtil ardis samai. Allah Ta'ala kata keluar daripada langit bumi. Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala tak reda. Maka diberi kita nikmat, gunakan nikmat tersebut jalan Allah Subhanahu wa taala, cari keredaan daripada Allah. Manakala kita ditimpa ujian, sabar dengan ujian tersebut, sabar dengan kesusahan yang Allah Ta'ala uji kepada kita, maka itulah syurga, jalan untuk kita semua. Itu Rahman. Maka Rahman ni Allah Ta'ala beri nikmat-nikmat kepada semua makhluk dia. Sama ada makhluk tadi berakal
ataupun tidak berakal. Sama ada makhluk tadi itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala beri semua. Allah taala beri semata. Itulah Rahman Allah Subhanahu wa taala. Maka Ar-Rahim pula, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat kasih sayang. Adapun kasih sayang yang amat kasih sayang ni pula, yang ni khusus untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rahman tadi kepada semua makhluk dia. Adapun Ar-Rahim yang ni khas, nikmat khas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dia yang beriman kepada Allah taala bila di hari akhirat. Dengan bahawa yang besarnya Allah taala kurniakan kepada orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ganjaran syurga selama-lamanya. Tak keluar-keluar. Itu nikmat yang sangat besar. Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'matu Ar-Rahim. Allah Ta'ala memurniakan nikmat yang halus-halus. Ilmu, iman, syurga. Ini semua nikmat khas kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahman Al-Mun'imu bijalalil ni'am, iaitulah Allah Ta'ala memurniakan kepada hamba dia nikmat yang besar-besar, yang umum, yang meratai, hujan, nikmat kekayaan, nikmat kenderaan dan sebagainya. Itu panggil maknanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat kasih sayang. Itu lebih kurang makna dia lah. Maka kerana apakah maknanya hikmah? Pengarang kita sama ada pengarang kitab-kitab lain pun sama. Maknanya ghalibnya sekiranya kitab tu kitab syarah, kitab agama, maknanya dia akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana apa? Apa hikmah dia? Kerana yang pertamanya nak meniru peraturan ataupun nak tiru susunan nizam Al-Quranul Karim. Yang mana Al-Quran ni ialah sebuah kitab yang mulia sekali di kalangan kitab-kitab yang lain yang diturunkan daripada langit ke alam dunia, yang dinamakan dengan Kutubus Samawiyah, kitab-kitab yang dibangsakan kepada langit, yang mana kesemuanya ada 104 buah. Semuanya, maka dalam banyak-banyak daripada 104 buah tadi tu yang mulia sekalinya apa dia? Al-Quran. Maka apabila Al-Quran tu yang paling mulia, apakah Al-Quran yang awal-awal sekali dia mulakan? Iaitulah dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Awal-awal sekalinya Al-Quran dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh yang demikianlah musannif kita, pengarang kita ni, memulakan kitab dia ni dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kerana apa? Nak tiru gaya cara Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu jugalah kitab syarah nak tiru Al-Quran tadi, maka dimulakan dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan bukanlah maknanya Al-Quran saja je yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, namun semua kitab-kitab yang 104 buah tadilah yang lain lagi tu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim juga. Cumanya dengan bahasa-bahasa yang dia punya kitab tu lah. Kalau bahasa Bani Israel maknanya dengan bahasa dia, tapi makna dia Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagaimana yang disebut oleh Imam Suyuti, telah ijma' ulama maknanya atas bahawasanya Allah Ta'ala mulakan dengan kitab-kitab yang dibangsakan kepada Kutubus Samawiyah yang 104 buah tadi tu dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Sebagaimana syair yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, Fatihatu kulli kitab. Bismillahirrahmanirrahim tu, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat kasih sayang, itulah pembukaan bagi semua kitab. Semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang 140 termasuk Al-Quran, awal-awal sekalinya pembukaan dia bagi semua kitab tadi tu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Cuma bahasa dia lain-lain bahasalah. Kalaulah Al-Quran maknanya dengan bahasa Arab, adapun kitab-kitab suhuf-suhuf yang lain dengan bahasa-bahasa dia lah, dengan bahasa-bahasa dia. Itu yang pertama, hikmah ulama, maknanya dia menggunakan ataupun dengan memulakan kitab dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iaitulah nak tiru aturan ataupun cara susunan daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah pengarang ni memulai kitab dia ni dengan Bismillahirrahmanirrahim kerana nak beramal dengan mafhum ataupun dengan muqtada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak intisal, nak junjung perintah daripada mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni maklum hadis dia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin zibali la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Tiap-tiap pekerjaan yang ada cita pada syarak liyutammash bihi syar'an. Tiap-tiap pekerjaan yang ada cita pada agama, yang ada cita pada syarak, yang dipandang mulia pada syarak, yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta. Maka pekerjaan tersebut adalah pekerjaan terpotong, yakni terpotong ekor. Pada setengah riwayat yang lain, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam. Pada riwayat yang ketiga, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Fahuwa aqta, terpotong ekor. Fahuwa ajzam, putus jari, hujung tangan. Fahuwa abtar, putus baka. Ketiga-tiga riwayat ni nak suruh kita faham, nak suruh kita retinya, kerana kita mudah fahamnya manakala kita fikir pada benda-benda yang dapat dilihat dengan panca indera kita. Sama ada melalui mata kita, sama ada melalui pendengaran kita, sama ada melalui penyentuh kita dan sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di dalam hadis dia, mana-mana pekerjaan, tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan tersebut putus ekor dia. Apa putus ekor? Kurang berkah. Contoh, kita pelihara lembu, maka tiba-tiba keluar lembu tadi tu daripada perut ibu lembu, putus ekor dia, tak ada ekor. Maka harga dia akan jadi kurang selalu. Jadi lembu tadi tu orang panggil lembu kurang, lembu yang kurang pada harga dia. Maka Nabi SAW mentashbihkan mereka-mereka ataupun tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, kurang berkah. Kurang. Umpama tadi, lembu kita tadi maknanya kita beli, maknanya dia membiak beranak, keluarnya tak ada ekor. Jatuh harga dia tadi. Kurangnya lembu tadi tu, manakala terpotong ekor dia. Begitu jugalah manakala tiap-tiap pekerjaan yang ada cita pada syarak,
kita tidak mulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan tadi itu kurang berkah. Kurang berkah. Ataupun di dalam hadis yang lain, pada riwayat yang lainnya, fahuwa ajzam. Apa fahuwa ajzam? Putus tangan, kudung tangan, ataupun putus jari. Contoh, kita nak meminang seseorang, kita tak kenal pun muslimah tu. Kita gigi tengok-tengok dia agak air, tak ada tangan, kudung tangan dia. Balik kita balik. Kurang perempuan tadi tu. Bukan nak hina dia, nak buat misal supaya kita tu dapat faham dia. Apa yang Nabi SAW kata, tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa ajzam, kudu tangan, kurang berkah maknanya. Serupa tadi, wanita tadi kita nak bina-bina dia, nak meminang dia, nak merisik dia, tengok-tengoknya, tak ada jari umpamanya. Muka tu comel, hidung dia pun nyakup baju umpamanya, macam orang Syahrukh Khan dan sebagainya. Tapi tak ada tangan, tak ada jari. Kurang wanita tadi tu. Kurang, maknanya dikurang di sisi kita. Ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu, tengok pada amal ibadat dia lah. Cuma di sisi kita lihatnya kurang. Begitulah Nabi sallallahu alaihi isyaratkan di dalam hadis. Yang ketiganya, pada riwayat yang ketiga, fahuwa abtar, terpotong ataupun putus baka. Kurang juga. Orang yang bernikah, berkahwin, maknanya lama 10 tahun, 20 tahun, tapi tak dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak, maka orang tadi itu kurang. Kurang di dia. Maka itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketiga-tiga hadis tadi, maknanya sama ada fahuwa abta, fahuwa ajzam, fahuwa abtar, kesemua tu dengan maknanya kurang barakah. Tapi pekerjaan yang kita buat tadi, walaupun kita tak ucap Bismillahirrahmanirrahim, walaupun kita tidak memulakan dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim pada awal pekerjaan, tapi akan selesai dia insya-Allah. Walaupun kita tak mulakan dengan Bismillah, akan selesai benda tu, akan sampai kepada kita. Kalau kita nak makan umpamanya, akan kenyang maknanya, tapi kurang berkah. Kurang berkah. Apa berkah? Ziyadatul khair, tambah kebajikan. Maka orang yang memulakan tiap-tiap pekerjaan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang ada harga di sisi syarak, maka dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu akan menjadi lebih berkah, bertambah kebajikan. Dengan maknanya, si A dia makan nasi tidak baca Bismillah, si B dia makan nasi maknanya baca Bismillah. Mana bertambah berkatnya? Si B yang baca Bismillah. Dengan maknanya, walaupun sama-sama makan, boleh jadi yang makan tanpa Bismillahirrahmanirrahim tadi, walaupun kenyang, tapi dia malah nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, orang yang baca Bismillah memulakan dengan perkataan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebut nama Allah, walaupun dia kenyang, tapi bertambah kebajikan. Itu panggil keberkatan ada pada seseorang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim pada tiap-tiap pekerjaan yang dia buat. Maka di sinilah manakala tiap-tiap pekerjaan Nabi kata yang ada cerita pada syarak yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan tersebut tidak ada keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka maknanya tidak termasuk di dalam kata semua pekerjaan tadi itu beberapa perkara. Hukum Bismillahirrahmanirrahim nak baca dia ni ada bergantung kepada beberapa hukum. Yang pertamanya wajib. Wajib baca Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Dalam sembahyang umpamanya, wajib baca Bismillah. Yang keduanya, Bismillahirrahmanirrahim ni terkadangnya jatuh kepada sunat. Mana? Umpama ibadat-ibadat yang sunat seperti wudu, sunat kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka terkadangnya juga
tak termasuk maknanya di dalam kata kullu amrin, tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, pekerjaan itu tidak ada keberkatan. Yang tidak masuknya adalah pekerjaan-pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut adalah benda haram. Maka benda haram tidak termasuk di dalam kata kullu amrin yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda haram tak masuk. Haram mana? Haram zati. Kerana haram ada kalanya haram zati, ada kalanya haram aridi. Adapun haram aridi sunat juga kita maknanya sebut bismillahirrahmanirrahim. Nak mulakan pekerjaan tadi itu sunat juga kata bismillahirrahmanirrahim. Yang haramnya yang tidak masuk di dalam kata kullu amri itu haram yang zati. Apa haram zati? Haram diri dia tu haram. Diri benda tu haram. Umpamanya zina. Maka nak memulakan pekerjaan zina tadi itu umpamanya dia kata bismillahirrahmanirrahim. Maka kata bismillah tu haram. Diri baca bismillah tu haram. Berzina tu haram tak? Diri kata bismillah tadi tu pun haram. Bila haram kata bismillah pada melakukan zina tu? Sekiranya dia kosak tadi tu hanya kosak saja-saja. Dengan kosak tak tahu apa. Sebaliknya kalau kosak kata bismillahirrahmanirrahim ni akan menghalalkan perbuatan zina tadi tu, jatuh pada kafir dia. Murtad dia. Kena mengucap balik maknanya. Tapi kalau semata-mata kata bismillahirrahmanirrahim pada nak buatkan perkara-perkara yang haram zati umpama zina tadi tu, maka haram dia menuturkan perkataan bismillahirrahmanirrahim. Umpama nak minum arak dan sebagainya kata bismillahirrahmanirrahim. Sebaliknya kalau dia niat di dalam hati dia arak ni akan menjadi halal sekiranya dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, arak tadi yang haram akan bertukar menjadi halal, maka yang ni akan jatuh kafir orang tersebut. Ni baca bismillahirrahmanirrahim semata-mata baca, lepas tu dia minum. Maka haram minum tadi tu. Maknanya haram baca bismillahirrahmanirrahim. Haram baca satu, haram minum arak tu satu. Haram baca bismillah tu satu, haram zina tu satu. Maknanya dua haram ada di dia. Itu tak termasuk di dalam kata tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan amalan tersebut tidak ada keberkatan. Yang pertama yang tak termasuk ialah benda-benda haram. Haram mana? Haram zati. Adapun haram aridi, ayat ni baca bismillah. Mana contoh dia haram aridi? Contoh kita nak ambil air solat, air sembahyang, nak ambil wudu. Tapi air yang kita nak ambil wudu tadi tu air kepunyaan orang lain. Umpama kita tengok ada botol air di tepi-tepi jalan yang bukan milik kita, yang mana kalau kita ambil dia tidak akan izin air tersebut, kita pun tiba-tiba ambil air itu. Kita curi air tadi tu. Curi tu panggil maknanya kita nak ambil air sembahyang asalnya. Maka ambil air sembahyang sunat baca bismillah. Yang haramnya perbuatan curi tadi tu. Diri nak ambil air sembahyang tu sunat kita baca bismillah. Yang haramnya perbuatan curi. Maka inilah yang dikatakan haram aridi. Haram baru datang saja. Asal maksud nak ambil air sembahyang, tapi perbuatan tadi tu untuk mencapai maksud kita ambil wuduk tadi, yang mana ambil wuduk sunat baca bismillah. Maka perbuatan yang haramnya mencuri air tadi tu, maka ambil wuduk sunat baca bismillah. Yang haramnya curi ambil air tadi tanpa keizinan orang tu. Inilah yang dikatakan dengan haram aridi. Maka perbuatan haram aridi tadi itu, maka kita sunat juga baca bismillah. Ikut maksud tadi. Maksud tadinya maknanya kita nak ambil wuduk. Maka diambil wuduk tadi itu, hukum dia nya sunat baca bismillah. Sunat baca bismillahirrahmanirrahim.
Cuma perbuatan kita tu perbuatan yang menyalahi syarak. Maka dia dinamakan haram aridi. Baru datang saja haram tadi. Oleh kerana apa? Kerana kita mencuri. Itu yang pertama. Tak termasuk maknanya benda haram yang zat. Yang kedua, tak termasuk di dalam kata kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya ialah sewaktu kita nak mengerjakan ataupun sewaktu kita nak melaksanakan perkara-perkara yang makruh. Pun sama. Makruh mana? Sama ada makruh tu ada dua juga. Maknanya makruh zati dan juga makruh aridi. Maka yang haramnya, yang makruhnya iaitulah perbuatan makruh yang zati. Yang diri benda tu makruh. Contoh, mana contoh benda makruh yang zati? Umpama kita nak lihat, maknanya nak lihat kemaluan ataupun faraj bagi perempuan. Perempuan isteri kita lah. Adapun perempuan lain haram, bukan makruh dah, mau diselok tu. Tidak makruh tu haram. Yang makruh ni iaitulah isteri kita, yang kepunyaan kita punya. Maka kita tengok baca bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Maka perbuatan kita tadi itu makruh. Makruh kita baca bismillahirrahmanirrahim manakala nak lihat faraj ataupun kemaluan. Kerana diri tengok tadi itu makruh. Diri kita pandang kepada benda tadi itu makruh. Maka kita pun baca bismillahirrahmanirrahim manakala nak melaksanakan ataupun nak buat, nak tengok benda yang makruh, yang dimakruhkan, maka jadi makruh juga perbuatan ataupun pembacaan yang kita mulakan dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Ikutlah kiaslah ayat-ayat yang lain lagi. Adapun makruh yang aridi, ayat ni tak apa. Mana makruh yang aridi? Umpama kita nak makan bawang. Nak makan bawang putih, bawang merah, bawang besar dan sebagainya. Maka diri makan bawang tu harus saja. Nak makan tak apa, tak nak makan pun tak apa. Diri makan bawang tadi tu, sama ada merah, besar, kecil dan sebagainya. Maka kita nak sembahyang, bersabit kita nak sembahyang, makan benda-benda yang busuk, yang mana benda tadi itu bawa kepada orang lain tu tak khusyuk pada sembahyang. Maka perbuatan kita makan bawang, manakala sekejap lagi kita tak basuh umpamanya ataupun letak baunya sangat kuat di mulut kita, maka benda tu jadi makruh aridi. Tapi kita nak makan tadi tu sunat baca bismillah. Sunat, maka sunat jugalah baca bismillah. Cuma perbuatan tadi tu dinamakan perbuatan yang dihukumkan dengan makruh aridi. Benda tu makruh aridi. Maka baca bismillahirrahmanirrahim, sunat juga. Sebab nak makan, sunat baca bismillah. Itu dua. Benda haram yang zati, benda haram, benda makruh yang zati. Maka kedua-dua ni tak termasuk di dalam kullu amrin bi balik la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiganya perkara-perkara yang lekeh-lekeh, perkara-perkara yang remeh-remeh, perkara yang hina. Nak korek tahi hidung umpamanya bismillahirrahmanirrahim, tak perlu. Nak ludah air liur bismillahirrahmanirrahim, semua ni tak perlu. Kerana apa? Benda ni dianggap benda-benda yang lekeh-lekeh ataupun benda-benda yang hina, yang luak-luak, yang keji-keji, yang menggelikan. Maka tak perlu kita kata bismillahirrahmanirrahim manakala kita nak buat dia. Dan yang terakhirnya, tiap-tiap ibadah yang tidak dituntut dengan kita baca bismillahirrahmanirrahim, maka tak sunnah juga kita kata bismillahirrahmanirrahim. Tak termasuk juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap ibadat yang tak dituntut untuk kita memulakan ibadat tersebut dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Contohnya sembahyang. Anak sembahyang kita berdiri,
Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardal isya. Tak perlu baca bismillah. Umpama nak azan pun sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak perlu. Nak qamat baca bismillahirrahmanirrahim. Ini semua tiap-tiap ibadat yang tak dituntut untuk kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kiahlah dengan ibadat-ibadat yang lain. Apa lagi? Zikir, afdalul zikri la ilaha illallah. Baca bismillah dulu. Tak perlu. Semua tu tak perlu. Itu 4 maknanya yang kita dapat ambil daripada maknanya tak termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata tiap-tiap amal ataupun tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amal tersebut tidak ada keberkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya yang pertama, kerana apakah pengarang kita memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim? Yang pertama, kerana nak tiru Al-Quran. Yang keduanya, kerana nak beramal dengan mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil nak beramal dengan mafhum. Nabi tak ada kata suruh kita maknanya apabila kamu nak buat satu-satu perkara, hendaklah kamu baca bismillahirrahmanirrahim. Nabi tak ada kata begitu. Nabi kata tiap-tiap amal yang tidak mula dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut tidak ada keberkatan. Maka mafhum daripada hadis tersebut, Nabi nak isyarat kepada kita, kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim ada keberkatan. Ini panggil mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kerana nak tiru perangai akhlak orang yang soleh. Dan yang keempatnya, kerana nak membezakan di antara ini kitab Islam, ini kitab syarak, ini kitab agama Islam, dan ini pula kitab orang-orang bukan daripada kalangan orang Islam. Kerana itulah dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka maknanya itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi makna bismillahirrahmanirrahim ini sangat besar, sangat luas, maksud dia sangat banyak. Maka di sana kita berhajat kepada ilmu lah, berhajat kepada ilmu untuk kita menghuraikan makna daripada bismillahirrahmanirrahim yang sangat banyak. Jadi maknanya malam ini hanya sedikit saja, secepis saja daripada huraian berkaitan dengan bismillahirrahmanirrahim. Makna dia sangat luas. Sebagaimana maknanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia ada menyebut dengan katanya, lau syi'tum la'awqartu lakum zamanina ba'ira min makna bismillahirrahmanirrahim. Kalaulah kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalaulah mu nak aku hurai maknanya, kalaulah aku nak cerita makna bismillahirrahmanirrahim tadi tu, maknanya tidak akan muat, maknanya tidak akan muat 80 ekor unta, yang mana ekor unta tadi tu duduk letak kertas-kertas yang mengandungi makna bismillahirrahmanirrahim, tak muat. Tak muat, maknanya banyak sangat makna bismillahirrahmanirrahim. Ataupun pada perkataan yang lainnya, lau tuyat li wisadatin laqaltu fil ba'i bismillahirrahmanirrahim waqra sab'ina ma'ira. Jikalaulah maknanya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, diletak bantal untuk dia duduk sedap. Maknanya kalau letak kursi lah, kalau kita zaman sekarang kursi yang elok-elok yang boleh duduk elok, maknanya aku nak hurai makna ba saja. Makna ba pada bismillahirrahmanirrahim, nescaya kata Sayyidina Ali karramallahu 70 ekor unta bawa kertas tu penuh dengan makna ba saja. Penuh 70 ekor unta, 70 ekor unta yang ada atas unta tadi, kertas, baru makna ba saja, penuh dengan makna ba saja. Tak makna Allah lagi, tak makna Ar-Rahman lagi, tak makna Ar-Rahim lagi. Maknanya luah makna bismillahirrahmanirrahim.
Jadi banyak makna dia. Jadi malam ni sekadar itu sajalah bagi makna Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi atla'a fi samawati qulubil mu'minin wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Insyaallah kita sama-sama